Dalam video ni kita akan belajar tentang konsep tenaga. Tenaga iaitu energy. Tenaga unit dia adalah joule. Okay, so tenaga unit dia adalah joule. J-O-U-L-E. Yang mana simbol joule adalah J besar. Okay, jadi ada 3 jenis tenaga. Okay, tenaga yang ada di kehidupan kita seharian, okay, terdapat 3 jenis. Okay, yang mana relevant to us is kinetic energy, which is K, elastic potential energy pada spring, iaitu US, dan juga gravitational potential energy, iaitu U. So, ada 4 learning outcome untuk topik yang kedua, tenaga, iaitu define and use setiap satu tenaga tersebut, iaitu potential energy, elastic potential energy dan kinetic energy. Dan yang kedua, untuk state the principle of conservation of energy. Dan yang ketiga, apply conservation of energy. Dan yang keempat, untuk state work energy theorem, iaitu work bersamaan delta E. Okay, dan kita akan tengok soalan untuk apply konsep bagi work energy theorem. Okay, jadi untuk LO yang pertama, iaitu untuk define tenaga, kita kena faham dahulu di mana tenaga yang pertama iaitu gravitational potential energy. Okay, gravitational potential energy U adalah disebabkan position. Okay, so U adalah tenaga disebabkan position. Okay, due to height. Okay, height iaitu ketinggian. Position tu bermaksud pada certain height. Okay, so maksudnya kita ada tenaga disebabkan gravity. Okay, di mana U dipengaruhi oleh mass. Okay, so bila mana mass semakin besar, bermaksud tenaga yang wujud pada dia adalah semakin tinggi. Okay, dan faktor yang kedua adalah height. Semakin tinggi objek tersebut, juga semakin besar tenaga potential energy. Okay, dan yang ketiga adalah G. Okay, G ini adalah khusus di bumi, di mana nilai G adalah 9.81 meter per second per second. Okay, di mana on the earth, nilai G adalah tetap. Okay, jadi nilai G akan berubah apabila berada di planet yang lain. Contoh, kalau di bulan, nilai G akan berkurang. Jadi tenaga tersebut akan berkurang. Okay, biasanya dalam soalan, kita akan menggunakan G yang tetap. Bermaksud kita hanya tengok pada 2 faktor sahaja, sama ada mass ataupun height. Okay, dan kebiasaan soalan semua melibatkan height. Bermaksud sangat jaranglah untuk kita ubah mass untuk tahu tenaga dia. Biasanya kita akan ubah height, okay, iaitu H. Right. Jadi dalam persamaan, untuk kaitan U bersamaan M, H dengan G, bermaksud U akan berkadar langsung dengan mass, G dan height. So ini adalah persamaan utama untuk tenaga. Tenaga potensi disebabkan graviti bumi, iaitu nama dia gravitational potential energy. Okay, dan tenaga yang kedua adalah tenaga pada spring. Okay, kalau tengok pada gambar rajah, spring ni bersifat kenyal. Okay, so keyword dia spring ni dia bersifat kenyal. Okay, bila dia kenyal, bermaksud dia boleh di-compress, okay, ataupun extend. Okay, compress maksudnya mampat. Okay, extend tu maksudnya tarik. Okay, maksudnya dia melonggar. Okay. Jadi kalau compress itu mampat, bermaksud kalau kita ada satu spring, okay, saya letakkan pada horizontal position, okay, di mana sebelum ada compression, ini adalah panjang asal. Okay, kemudian kita mampat, bermaksud kita bagi daya pada dia. Okay, dan spring tu akan termampat. Okay, so dan ini adalah sizes akhir dia. So bila dia dah bagi daya, dia ada termampat. Okay, spring tu termampat. So kemampatan spring itu adalah kuantiti X. Okay, X ini adalah compression. Okay, bila mana kita bagi daya pada spring, so spring tu akan mampat. So di mana force dengan X tu akan memberi tenaga. Bermaksud kita akan cakap waktu ini spring tersebut mempunyai tenaga. Tenaga apa? Tenaga potential energy. Khusus untuk elastic potential energy. Okay, dan sama juga kalau extend, bermaksud dia semakin tarik longgar.
Okay, jadi spring yang pada asalnya saiz dia sepanjang X, okay, katakan adalah sepanjang satu nilai X. Okay, dan kalau kita extend, maksudnya kita tarik spring tersebut. Okay, yang ini kita tolak. Kalau compress, push, tolak. Okay, kalau extend, kita tarik. Okay, daya tarik, pull. Okay, jadi apa yang berlaku pada spring tu, dia akan extend. Dia akan makin panjang. Okay, so ini adalah X dia. Okay, so nilai X ini juga berkadar langsung dengan daya F. Okay, jadi untuk kedua-dua sifat kenyal, compress and extend ini, bila mana force bertambah, okay, so U iaitu tenaga spring, US, spring, kalau buat U biasa tu adalah untuk gravity, so US is for spring, okay, dia berkadar langsung dengan force. Okay, jadi semakin besar daya yang bertindak pada spring, sama ada daya tarik ke daya tolak, iaitu push ke pull, bermaksud semakin besarlah tenaga yang tersimpan pada spring tersebut. Okay, dan faktor yang kedua adalah spring potential energy juga berkadar langsung dengan X, okay, iaitu nilai compression ataupun nilai extension dia. Okay, ini adalah X yang berwarna merah. So, semakin besar nilai X, bermaksud juga semakin besar tenaga yang tersimpan pada spring. Okay, jadi daripada dua faktor ini, kita dapati di mana US, okay, dia berkadar langsung dengan F and X. Okay, yang mana F and X ini sebenarnya adalah force ini adalah khusus pada Hooke's Law. Okay, kalau kita pernah belajar dahulu di sekolah, mungkin dalam silibus tentang elastic potential energy, okay, di mana F ini adalah daya pada spring. Okay, daya spring, Fs daya spring, di mana dia adalah datang terbitan daripada Hooke's Law. Okay, yang mana Hooke's Law kata K adalah kekenyalan spring dan X tu adalah dia punya nilai compression ataupun extension. Okay, so di mana F and S tu berkadar langsung. Okay, so ini adalah just selingan untuk Hooke's Law. Okay, di mana K ini adalah Fs ini adalah kuantiti daya spring force. K adalah spring constant, and X tu adalah nilai compression ataupun extension. Okey, jadi dalam kes ini bergantung kepada, kalau kita berbalik kepada Hooke's Law, bermaksud setiap spring yang mempunyai kekenyalan tu dia berbeza nilai K dia. Okey, jadi semakin besar K ini adalah kekenyalan spring. Jadi semakin besar nilai K bermaksud spring tu semakin kenyal. Kalau K dia kecil bermaksud dia semakin kurang kekenyalan. Okey, so itu adalah Hooke's Law. So berbalik kepada tenaga spring tadi, bermaksud semakin besar daya spring yang kita kenakan ke atas spring, bermaksud tenaga tersimpan akan makin besar. Okey, dan semakin banyak X, semakin besar X, maksudnya juga semakin banyak tenaga akan tersimpan pada spring. Okey, jadi kita boleh hilangkan nilai proportional dalam equation dengan samakannya dengan satu constant. Okey, di mana US samakan dengan constant, iaitu half F darab dengan X. Okey, so ini adalah satu formula untuk spring potential energy. Okay, di mana F berkadar langsung dengan US, juga berkadar langsung dengan X. Okay, dan kalau kita masukkan force, spring force dalam Hooke's Law, okay, so kalau kita masukkan Hooke's Law dalam equation US, so kita akan dapat lagi satu terbitan formula untuk spring potential energy. Okay, di mana sekarang US bersamaan half, F tu adalah K darab dengan X based on the Hooke's Law. Okay, dan darabkan sekali lagi dengan X, iaitu nilai compression. So, kita akan dapat formula yang kedua untuk spring potential energy, iaitu ada 2X. So, iaitu US bersamaan half darab K darab X square.
Okay, jadi kat sini bukan sekadar faktor F dengan S yang mempengaruhi tenaga spring. Okay, ini adalah faktor yang pertama, F dengan X. Tetapi dia juga berkadar langsung dengan K. Okay, jika gravitational potential energy dipengaruhi oleh M, H dengan G, so now untuk spring potential energy dia ada 3 juga faktor dia. Okay, so yang mana faktor yang pertama yang dah dibincangkan adalah force. Semakin besar force, semakin banyak tenaga yang tersimpan pada spring. Yang kedua, F ini adalah khusus pada spring force. Yang kedua adalah nilai X. Semakin besar nilai compression dengan extension bermaksud semakin banyak juga tenaga yang tersimpan pada spring. Okay, dan yang ketiga adalah K. K adalah spring constant, iaitu sifat kekenyalan spring. Jadi semakin besar K bermaksud semakin banyak juga tenaga yang tersimpan. Okay, logik untuk K yang besar, okay, so bila K tu nilai dia besar, bermaksud spring tu maksudnya kekenyalan dia tinggi. Okay, sangat kenyal. Maksudnya material kita sangat kenyal. Kalau nilai K dia kecil saja, bermaksud material kita tu kurang kenyal. Okay. Right. Jadi sebab itulah kalau kita nak melastik, kita beli lastik. Kalau kita nak lastik burung kan. Okay. Contoh, kita ada lastik. Okay. So ni adalah tali lastik. Okay. So tali lastik ni masa awal kita beli dia baru lagi. Okay. Jadi dia punya kekenyalan getah pada lastik tu K dia tinggi. Okay, and over time, semakin lama bila kita guna hari-hari melastik burung, over time bila masa bertambah, kita nampak di mana kekenyalan getah tu semakin lama semakin kurang kenyal. Okay, waktu tu K dia semakin lama semakin kecil nilai dia sebenarnya. Okay, sebab itulah bila mana pada awalnya kita gunakan lastik ni, bila K dia besar, kan US dia kan tinggi kan. Sebab itulah kita baling batu untuk lastik burung, dia punya tenaga dan dia pergi jauh, dia boleh melontar lebih jauh. Tapi kalau getah tu semakin hilang kekenyalan, bila kita nak guna lastik, so dia punya projection batu kita lontar pada burung tu semakin dekat, semakin kecil nilai dia sebab dia punya US dah semakin kecil. Tenaga yang tersimpan pada spring semakin kecil. Okay, so itu adalah logik idea untuk spring potential energy. Okay, now ketiga adalah kinetic energy. Okay, so kinetic energy ni mudah sebab kita dah guna hari-hari kita ada tenaga kinetik. Okay, sebab hari-hari kita bergerak. Okay, jadi bila kita bergerak, okay, kita ada mass. Okay, so bila kita bergerak, adalah dia punya hal laju. So bermaksud kat situ wujudlah kinetic energy. Okay, so kinetic energy dipengaruhi oleh mass. Semakin besar nilai mass, bermaksud semakin besar kinetic energy. Okay, dan pengaruh yang kedua adalah hal laju. Speed, ni adalah speed. Okay, quantity speed. So semakin laju dia bergerak bermaksud semakin besar juga kinetic energy. Okay, jadi rumus untuk K dengan M and V dia adalah berkadar langsung. So bermaksud kinetic energy ni dia akan berkadar langsung dengan mass and the speed. So dalam satu persamaan iaitu half mv square. Okay, ini adalah very favorite and popular tenaga lah dalam physics. Okay, di mana unit dia adalah semestinya joule lah. So ketiga-tiga tenaga, gravitational, spring potential energy dan kinetic energy tu semua adalah dalam unit joule. Okay, dan yang kedua adalah selain pada unit dia joule, persamaan yang ada pada ketiga-tiga tenaga ni adalah dia mempunyai nilai sahaja. So U, US dan juga K, ketiga-tiganya adalah skala kuantiti. Okay. So ada dua persamaan dalam untuk ketiga-tiga jenis tenaga, iaitu persamaan dia dalam unit dan juga dalam jenis kuantiti, iaitu dia adalah skala kuantiti. Okay. So then kita akan masuk kepada subtopik yang seterusnya. Okay. So kita akan state apa principle of conservation of energy. Okay. Jadi, conservation ini bermaksud abadi. Dia adalah konsep keabadian. Conserve, keabadian. Conserve tu maksudnya keabadian. Okay. So, khusus kita nak tengok adalah keabadian tenaga.
Okay, jadi kena tahu dulu sifat tenaga. Tenaga ini terbahagi kepada 3 jenis. Okay, tenaga mechanical energy iaitu E terbahagi kepada 3 jenis. Seperti yang kita dah bincangkan, ada tenaga disebabkan graviti bumi iaitu U. Ada tenaga disebabkan spring iaitu US. Ada tenaga yang disebabkan kinetic energy iaitu K. Okay, dan dalam universe ni banyak lagi jenis tenaga yang wujud. Okay, dan khusus untuk topik ini kita akan tengok pada 3 jenis mechanical energy ini sahaja, U, US dengan K. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kena faham tenaga ini tidak boleh dibina, dia tak boleh diubah, dia tak boleh dia tak boleh di-create. Okay, dia tak boleh diminish. Okay, jadi dia hanya boleh berubah bentuk sahaja. Itu adalah sifat tenaga. Okay, so konsep dia bila kita nak faham konsep keabadian tenaga, kita kena faham di mana, kat mana saya nak take note. Okay, kat sini lah Right, so kita kena faham di mana energy cannot be destroyed. Okay, destroy tu maksudnya dimusnahkan. Okay, tenaga kita tak boleh musnahkan. Kita tak boleh musnahkan tenaga. Kita tak boleh cipta tenaga. Okay, apa nama words dia? Kalau destroy, produce. Bukan produce. Okay, kita tak boleh destroy dengan apa Kalau diminish is destroy. Kata lawan bagi destroy adalah exist energy cannot be create. Okay, dicipta lah, create. Okay, tetapi dia hanya berubah bentuk. Okay, so energy apa yang dia tak boleh adalah destroy dengan created, so hanya diubah sahaja bentuk dia. Energy only change its form. Okay, so tenaga hanya boleh berubah bentuk sahaja. Okay, jadi dia tak boleh dimusnahkan dan dia tak boleh dicipta. Okay, sebab itulah konsep penciptaan universe daripada datang from konsep Big Bang kan. Okay, daripada konsep Big Bang yang kita dah tahu, kita dengar je Big Bang, tapi kita tak faham apa tu Big Bang kan. Okay, jadi Big Bang ni adalah sebenarnya satu tenaga. Okay, tenaga awal yang mencetuskan penciptaan segala-galanya di universe kita. Okay, Big Bang ni adalah satu tenaga awal lah sebenarnya. Okay, yang mana kalau kita sebagai Muslim, kita percaya yang tenaga awal ni is from our creations of God. Okay, dan kalau secara saintifiknya, mereka cuba buktikan di mana Big Bang ni tenaga yang tersimpan sebelum penciptaan all the things in the universe tu adalah dalam satu partikel. Kita akan tengok dalam topik akhir nanti, dia adalah satu partikel graviton. Okay, di mana penciptaan partikel graviton dia adalah the creator of everything, the creator of the universe. Yang mana Big Bang ni tercipta daripada partikel graviton tersebut. Itu adalah pembuktian daripada sciences lah. Okay, jadi nak cakap kat sini adalah tenaga tu dia bukannya dicipta. Dia hanya berubah bentuk. Jadi Big Bang dan konsep tenaga graviton tadi tu dia berubah bentuk kepada tenaga-tenaga yang lain. Jadi wujudlah semua planet-planet dan wujudlah semua particles and all the stars and all the things that we have known in the universe. Okay, so itu adalah konsep tenaga. Dia tidak boleh dimusnahkan, dia hanya boleh berubah bentuk. Jadi bila kita faham di mana tenaga ni hanya boleh berubah bentuk, sebab itulah wujud konsep keabadian tenaga. Di mana bila dia berubah bentuk, tenaga tu kena abadi sebelum dengan selepas. Okay. Jadi tenaga yang terabadi sebelum dengan selepas tu perlu sama nilai dia. Okay. Dia tak boleh dihilangkan tenaga tu. Tak boleh di-create dan tak boleh di-destroy. Dia hanya berubah bentuk sahaja. So bila dia berubah bentuk bermaksud pada awalnya tenaga yang tersimpan can be E bermaksud hasil tambah K, U dengan US. Okay, kat sini saya akan terus masukkan nilai total E initial bermaksud bahagian kiri ni adalah total E initial bermaksud K initial tambah dengan U initial tambah dengan US initial. Okay, kenapa? Sebab kita ada 3 jenis mechanical energy tadi kan. Kita dah tahu E ada U, K dengan US. So bermaksud kemungkinan pada awalnya mungkin ada kinetic energy,
potential energy dan spring potential energy. Okay, dan bergantung kepada situasi, bila mana dia terabadi, dia hanya berubah bentuk. Okay, jadi dia berubah bentuk kepada final energy can be K, can be U, okay, dan can be US.